لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya menjangkakan dalam masa yang singkat kemungkinan saya ditahan dalam apa juga cara, sama ada Akta Keselamatan Dalam Negeri atau dituduh ke mahkamah tanpa memungkinkan saya diberi ikat jamin. Saya tidak menolak sebarang kemungkinan memandangkan cara gelisah kezaliman di bawah pimpinan Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad sekarang. Oleh demikian, izinkan saya untuk membuat sedikit pesanan kepada anak-anak saya dan kepada rakyat Malaysia umumnya. Kepada anak-anak, Papa seorang pejuang menegak yang hak, membela nasib rakyat miskin, mempertahankan maruah bangsa, meningkatkan syiar agama Islam. Papa masuk dalam pelbagai gelanggang sehingga dalam parti dan kerajaan sehingga menduduki tempat yang cukup tinggi. Tetapi Papa tidak pernah luntur semangat Papa untuk pertahankan keadilan dan membela nasib rakyat. Dan tentunya menegakkan kebenaran menimbulkan banyak rasa cemas dan kegelisahan dari banyak kalangan yang telah menyediakan satu komplot, konspirasi peringkat tertinggi yang melibatkan Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad sendiri. Jadi anak-anak harus tahu semua tuduhan yang dilemparkan kepada Papa adalah fitnah, jahat, khianat, dan kasih Papa pada anak-anak mendidik supaya menjadi orang-orang yang berilmu, beramal, bertakwa. Papa harap dengan bimbingan Mama, anak-anak tidak sedikit pun luntur. Biar semangat kukuh, biar ilmu bertambah, biar daya juang ada, biar kita tahu anak-anak berasal dari kampung Papa di Sungai Bakap dan Cerok Tukun, dan asas kita jangan sedikit pun kita lupakan. Jadi ingatlah pesanan Papa, kerana kemungkinan yang perkara buruk berlaku tidak boleh Papa ketepikan. Papa mungkin ditahan, dan kalau lihat kepada apa yang berlaku pada Uncle Sukma dan Uncle Munawar, ada kemungkinan dipaksa, diugut, dipukul. Papa tidak gementar dengan itu semua. Papa telah lalui dan insya-Allah Papa boleh bertahan. Tetapi Papa harus ingatkan anak-anak kemungkinan Papa dikenakan atau disuntik dengan mungkin dadah atau jenis-jenis dadah yang boleh melupakan Papa ataupun menyebabkan Papa jadi nanar atau tidak menentu dalam percakapan. Sebab itu Papa mengambil pilihan untuk menyatakan kebenaran Papa, bahkan bila ada tuduhan yang pertama yang nampak khusus yang melibatkan Uncle Munawar dengan Uncle Sukma, semalam Papa melafazkan sumpah wallahi di Batu Pahat untuk menyatakan tuduhan yang dilemparkan bersabit dengan perlakuan buruk dan keji itu adalah fitnah jahat yang malangnya dibuat oleh orang yang terlalu takut kepada kekuatan dan pengaruh Papa. Dan insya-Allah perjuangan reformasi menegakkan ma'ruf kebenaran
dan undang-undang tidak akan luntur. Saudara-saudari yang saya muliakan, dari awal saya tegaskan sebenarnya ada konspirasi politik peringkat tertinggi. Memang saya enggan untuk melibatkan nama Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad kerana mengharapkan beliau ada pertimbangan yang munasabah, rasional dan ada belas kasihan. Tetapi nyata ini semua hilang kerana beliau tamakkan kuasa dan harta dan mahu saki baki umur dan pemerintahan yang akhir digunakan sepenuhnya untuk memperkukuh kepentingan keluarga dan kepentingan kelompoknya. Ada satu kecenderungan dalam sistem negara kita di bawah Perdana Menteri sekarang, semata-mata untuk pertahankan kuasa dia akan buat apa saja yang mungkin. Kalau benar tuduhan dia dulu, saya rendah moral, dipecat. Tuduhan ini tuduhan baru. Selepas saya dipecat, baru ditangkap orang dan direka cerita-cerita baru. Sebab itu percayalah, tiap 2 hari sekali ada orang akan dihadapkan ke mahkamah style cara begini, style Gestapo ala Mahathir dengan kelompoknya. Memang benar Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad pernah menyokong saya dan saya juga menyokong beliau dengan kuat. Kerana pada masa itu saya masih yakin akan prinsip perjuangannya. Manusia tidak sempurna. Tetapi lambat laun dengan nasihat kepala-kepala komplot lain termasuk Tun Daim Zainuddin, nyata mereka tidak yakin bahawa saya boleh diharapkan untuk mempertahankan kepentingan mereka. Saya tidak boleh diharapkan untuk mengiyakan cara mereka membolot kekayaan dan menipu dengan ganas memunggah kekayaan untuk kepentingan beberapa komplot. Mereka tidak yakin saya akan dapat pertahankan kepentingan mereka dan keluarga mereka. Itulah sebabnya mereka melancarkan satu komplot yang cukup jahat terhadap saya. Dan konspirasi ini dirancang tentunya pada peringkat awal untuk menggunakan kes jenayah seks, baik seks zina ataupun liwat homoseksual. Kerana mereka tahu untuk kaitkan dengan rasuah, walaupun dikaitkan kemudian sukar, mereka boleh semak, tetapi mereka tahu kekayaan dan pendapatan saya terlalu kecil sebagai seorang bekas Menteri Keuangan 6 tahun dibandingkan dengan orang-orang seperti Dr. Mahathir dan orang-orang di keliling beliau yang bukan saja kaya raya, punya bilion ringgit dan punya akaun dalam negara dan luar negara, dan ini menjadi pengetahuan umum. Untuk dikaitkan dengan pengkhianatan kepada negara, walaupun mereka usahakan, tapi susah melekat kerana rakyat tahu pengorbanan dan sikap saya. Begitu juga dengan beberapa kes lain yang masih juga dirangka dan direka setelah saya dipecat. Tetapi untuk dikaitkan dengan kes jenayah seks, ini akan menimbulkan kecurigaan di tengah rakyat. Saya telah bertanya kepada Datuk Seri Dr. Mahathir, apakah benar saudara ini memang sungguh-sungguh berat menjaga kepentingan moral pimpinan? Orang semua tahu bahawa Dr. Mahathir tidak pernah mengambil kira moral pimpinannya, baik arak, baik zina, baik judi. Orang juga tahu perilaku mereka dalam dan luar negara. Kadang-kadang beliau menasihatkan janganlah buat dalam negara, kalau diketahui, kalau perlu buat juga, buatlah di luar negara. Jadi nasihat ini memang umum diketahui oleh semua. Jadi adalah munafik kalau beliau mengatakan di peringkat ini pertimbangan moral dan akhlak itu penting bagi beliau. Bahkan dengan pendedahan Marina Yusof terhadap perilaku seks dan juga teman-teman wanita dan beberapa rakan dalam kabinet, ini walaupun dipadamkan oleh media tempatan tetapi cukup menggemparkan. Kalau ada alasan yang dibuat oleh Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad bahawa yang dilakukan terhadap saya itu ialah kerana berita yang beliau perolehi, saya ingin menjelaskan bahawa berita yang didedahkan oleh Marina sudah cukup meminta beliau meletakkan jawatan dengan kadar segera.